Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke tentunya satu-satunya channel YouTube Inaz Irma. Sebelum kita mula, kepada anda yang belum subscribe, tolonglah subscribe, kerana subscribe itu percuma, gratis dong. Ya, di subscribe. Dan jangan lupa untuk di like, di komen dan di share, serta aktifkan butang locengnya itu, ya, supaya anda bisa menerima video-video terbaru daripada saya. Alright, kepada topik kita hari ini, siapa itu Inaz Irma? Siapa Inaz Irma? Lawyer, peguam, pelawak, pelakon, ataupun pekerja industri, polis, askar? Okey, ramai yang bertanya. Dan sekiranya anda alert dengan konten-konten yang saya sediakan melalui channel YouTube ini, mungkin anda boleh meneka siapa saya sebenarnya. Okey, sebelum tu saya ingin memberitahu Inaz Irma itu adalah ejaan dari nama sebenar saya, tapi bukan Inaz Irma. Anda perlu lebih kreatif untuk tahu siapa nama saya yang sebenar. Cluenya ialah bacalah hurufnya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, seperti tulisan Jawi ataupun tulisan Arab. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. So, anda akan mendapat jawapan siapa nama saya yang sebenar. Sekiranya anda dah dapat, boleh tulis di ruang komen di bawah, ya. Tuliskan nama saya yang sebenar. Okey, saya memang asli ataupun berasal dari Malaysia. Saya memang orang Malaysia, lahir di Malaysia, bersekolah di Malaysia, membesar di Malaysia dan juga bekerja di Malaysia. Okey, melalui konten-konten saya itu, mungkin macam saya kata tadi, anda boleh meneka siapa saya sebenarnya. Penting ke nak tahu? Kalau ada yang nak tahu, sebab ada yang bertanya kepada saya siapa saya sebenarnya. Okey, saya merupakan seorang tenaga pengajar bidang vokal ataupun nyanyian di salah sebuah universiti awam di negara Malaysia, ataupun IPTA, ya, Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Okay? Salah satu universiti. Sekarang bekerja tetap di sinilah. Antara universiti ataupun pusat pengajian tinggi yang dah saya ajar, ada banyak sebenarnya, tapi yang masih saya ingat adalah di Akademi Seni Warisan dan Budaya Kebangsaan Aswara, kemudian juga di Universiti Institut Teknologi Merayu ITM Shah Alam, di Universiti Malaya UM, di Sunway College, di ICOM International College of Music, di Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana lagi, di Institut Kraft Negara. Ada banyak institusi pengajian tinggi yang saya ajar. Okey, pengalaman saya mengajar dah lebih 20 tahun, lebih 20 tahun lah. 20 tahun yang lebih, bukan cukup 20, lebih sebenarnya. Dalam tadi pada saya berpengalaman lebih 20 tahun. Saya dah mengajar mungkin tak sampai ribuan lah, tapi dah ratus jugalah pelajar bidang vokal ataupun bidang nyanyian. Okey, di samping mengajar nyanyian secara solo,
dan juga berkumpulan, saya juga aktif dalam bidang vokal, iaitu paduan suara ataupun choir. Saya bermula aktiviti choir ini sejak tahun 1992. Okey, 1992 saya menyertai sebuah kumpulan choir ataupun paduan suara di negara Malaysia, iaitu Choir Kebangsaan Malaysia. Dan tahun 92 itu saya sebagai ahli ataupun penyanyi choir sahaja. Okey, dari 92 sehingga ke tahun 1997-98 ataupun saya lupa sebenarnya. Saya naik pangkat, saya menjadi konduktor kepada kumpulan choir remaja kebangsaan Malaysia. Itu choir anak-anak sekolah rendah ataupun SM, sekolah menengah rendah, SM, SD, sekolah dasar, sekolah rendah, anak-anak berumur 8 tahun sehingga 12 tahun, dan kemudian ke 8 tahun ke 15 tahun. Ya. Waktu itu saya naik pangkat, saya menjadi konduktor, ya. Konduktor yang goyang-goyang tangan di depan tu, tapi kepada kumpulan choir remaja. Kita panggil dia remaja, ya. Kumpulan choir remaja ataupun paduan suara anak-anak sekolah dasar. Tugas itu saya pikul dengan jayanya, sehingga melahirkan anak-anak itu, dan mungkin anak-anak itu dah berumah tangga, dah ada anak. Mungkin umur mereka sekarang saya tak pasti, mungkin dah tua. Okey, namun demikian, walaupun saya konduktor choir remaja kebangsaan Malaysia, saya tetap aktif di dalam choir kebangsaan sehingga ke hari ini di tahun 2020. 1992 sehingga 2020 masih lagi dengan kumpulan paduan suara choir kebangsaan Malaysia. Dan 2003 ataupun 2002 saya dilantik menjadi resident conductor untuk choir kebangsaan Malaysia. Naik pangkat lagi lah, alhamdulillah, dengan ilmu-ilmu yang saya ada, dengan bakat, dengan usaha, dengan kecintaan saya di dalam bidang paduan suara ataupun choir ini, akhirnya saya menjadi resident conductor choir kebangsaan Malaysia. Antara pengalaman-pengalaman manis, ya, saya dengan choir kebangsaan Malaysia ini, kita buat julung-julung kalinya kami menyertai pertandingan paduan suara international di Bali tahun 2014 atau 2013, lupa saya. Okey, waktu itu kami menyertai dua kategori, iaitu kategori paduan suara terbuka ataupun open category choir, dan juga paduan suara kumpulan kecil, apa ya namanya, ensemble choir. So, dua kategori ini, dua-dua kategori ini kami telah memenangi anugerah emas, ya. Alhamdulillah rezeki. Dan kumpulan choir yang kecil itu, ensemble choir, telah layak ke peringkat Grand Prix. Jadi kami bertanding lagi bersama juara kategori-kategori yang lain.
Tapi kami tak menang. Yang menang itu hanya ada satu ya. Waktu itu choir dari negara Filipina. Itu antara kenangan-kenangan manis, dan banyak lagi lah sebenarnya kenangan-kenangan manis waktu saya dengan choir kebangsaan Malaysia. Saya juga dihantar berkursus di Arizona, Amerika, ya, United States of America, untuk berkursus choral conducting. Menyertai International Children's Choir Festival. Kemudian banyak pengalaman yang perlu dikutip ya, kerana bidang paduan suara waktu itu perkembangannya di Malaysia masih lagi belum begitu maju, dan berkat usaha tunjuk ajar dari cikgu ataupun pendidik-pendidik saya yang sebelum-sebelum ini, antaranya dari Profesor Siti Hairani, aslinya dari Bukit Tinggi, Indonesia, Sumatera, Datuk Syafinas, Datuk Fuzainawi, ramai, Dr. Tazul Izan Tajuddin. Akhirnya saya menimba ilmu sedikit sebanyak, memajukan diri, dan sehinggalah ke hari ini kecintaan saya kepada bidang paduan suara ataupun choir itu tak pernah lekang sedikit pun. Okey, begitu juga halnya dengan bidang mengajar vokal ataupun nyanyian. Okey, kalau orang tanya siapa penyanyi yang telah saya ajar. Okey, sebenarnya saya sedikit malu apabila orang bertanya siapa artis yang telah dilahirkan. Tak banyak sebenarnya, kerana bidang ini tak semestinya pelajar itu akan menjadi seorang penyanyi mainstream ya. Tapi antaranya ialah yang saya ingat, ada Keros Nazri, penyanyi lagu Suatu Hari Nanti ya, dari lagu OST filem Azura 2000 tahun 2000 kot. 2010, 2000 berapa tak tahulah, Azura, di mana pelakonnya itu adalah Nilofa, heroinnya. Itu penyanyi itu Keros Nazri. Kemudian saya ada Sarah Ismail, dan beliau juga ada memiliki single ataupun lagu sendiri. Kemudian saya ada pelajar yang saya ajar juga, walaupun tak sepenuhnya saya ajar dia sehingga dia tamat belajar. Ada Syafiq Erwin, yang telah ada 2 single, dan single terbarunya ialah Harapan. Jadi anda boleh cek, semak, tahun 2000 ini Syafiq Erwin ada mengeluarkan single terbaru, lagunya mantap, berjudul Harapan. Boleh cek di YouTube, boleh dengar, boleh support ya. Azizul Hakim lagi, kebanyakan yang saya mengajar. Kemudian ada Daryl Reeves, dia menjuara naib Johan pertandingan nyanyian di Sabah, Tempena Kamatan. Ada Leron Felix, ada Syazrin Syahrom, dia merupakan juara pertandingan bintang klasik RTM, dan baru-baru ni beliau ada menyertai pertandingan di Radio Sinar, mungkin kalau tak silap saya, dan beliau juara bersama pasangan Ara Johari dan Lan Typewriter. Lagi saya juga pernah mengajar, banyaklah yang terlibat dengan performance di merata Malaysia, dan ada juga yang menjadi cikgu, cikgu sekolah, cikgu muzik dan sebagainya. Okey, itu yang saya mengajar di
Pusat Pengajian Tinggi. Saya juga berpengalaman sedikitlah mengajar dalam rancangan One in a Million, OIAM Malaysia. Okey, rancangan ini terbitan TV8, 8 TV. Okey, yang memberi pulangan hadiah RM1 juta Malaysia kepada pemenangnya. Okey, dia ada 3 siri ataupun 3 musim. Bukan 3 siri, 3 musim. One in a Million 1, One in a Million 2 dan One in a Million 3. Juara One in a Million 1 ialah Suki Low, penyanyi cantik molek berbangsa Tionghoa tapi nyanyi lagu Melayu. Begini ya. Kemudian musim kedua kita ada juaranya Ayu Damit, penyanyi dari Sabah, yang sekarang ni sedang bertanding di Gegar Vaganza sekarang ni 2020. Ayu Damit, and then kemudian ada season ketiga, juaranya ialah Tomo. Tapi saya hanya berpengalaman mengajar 2 season ataupun 2 musim saja, iaitu One in a Million 1, di mana finalisnya ada Sukilo, ada Faizal Tahir FT dan Alif. Alif apa ya? Yalah, penyanyi yang jadi pengacara itulah Alif Satar, Alif Satar. Nah, itulah finalis, 3 orang finalis untuk One in a Million 1. Okey, dalam program One in a Million 1 tu ada lagi artis lain, ada Dayang Nurfaiza, ada Datin Alia, ada ramai Roni juga, bukan Roni. Adalah beberapa orang penyanyi lagi yang saya lupa, dan juga ada Lokman Aslam, ada Alif Azfar. So di season musim pertama itu saya sebagai vocal coach untuk program reality di 8 TV. Okay. Dan kemudian saya di offer lagi untuk meneruskan menjadi vocal coach bagi One in a Million season 2. Musim kedua ada Ayu Damit, ada anak kepada Andy Lala. Lupa. Beliau popular di negara China. Apa ya nama dia? Patah Seribu. Siapa ya nama dia? Saya lupa, nanti kalau saya ingat saya sebut balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sheila Amzah. Maaf Sheila, bukan tak ingat tapi lupa, maklumlah, faktor umur ya. Sheila Amzah, and then ada Siti Sarah Raisuddin. Bukan kaleng-kaleng, Siti Sarah Raisuddin. Lagi ada Tengku, ataulah Tengku Yaya, saya panggil dia. Ada ramai juga penyanyi yang terlibat, penyanyi yang dah ada nama terlibat dalam program tu. Ya, jadi 2 musim One in a Million saya mengajar. Alhamdulillah, rezeki. Okay. Kemudian saya tidak terlibat dengan program reality ataupun program TV kerana saya terlalu sibuk dengan tugas saya di IPT ataupun Pusat Pengajian Tinggi yang saya bekerja. Susah sikit nak bagi masa kan. Okay. Kemudian adalah juga artis-artis yang belajar dengan saya secara personal. Antaranya siapa? Antara yang saya ingat lah ya. Kalau yang dah tak ingat tu minta maaf, bukan tak nak sebut, tapi faktor usia. Dah lama pun saya mengajar Ultimate ya, yang Ultimate dengan lagu dia Bunga.
Okay, Ultimate yang rappers, ya, Rapped Ultimate. Okay, saya juga mengajar, adalah seorang artis international ni. Kalau nama ni dekat-dekat dengan nama saya. Nama bapa dia sama. Nama bapa kami sama. Kalau saya nyanyikan tune ini, lagu ni, mungkin anda tahu. InsyaAllah, InsyaAllah ada jawabnya. Aduh, itulah penyanyi yang bernama Maher Zain. Okay, yang pernah mendapatkan khidmat saya sebagai vocal coach beliau. Indah pengalaman mengajar mereka. Namun demikian indah juga mengajar anak-anak di pusat pengajian tinggi. Jadi untuk sekarang cukuplah anda tahu Inas Irma sebagai vocal coach ataupun cikgu vokal. Okey, terima kasih kerana menonton sehingga ke akhirnya. Jangan lupa di komen, di like yang banyak, ditonton sehingga durasi akhir. Terima kasih dari saya. Satu-satunya Inas Irma. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.